Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. وقال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kuliah kita, kelas kita pada pagi ini, sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang berbahagia para jemaah sekalian, ketua muslimat dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, semua sihat insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat sihat, boleh hadir rumah Allah pagi ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, Allah bagi kita semua peluang untuk meneruskan hidup dalam keadaan kita mentaati perintah Allah dan sedaya upaya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kepada Allah kerana kita telah berjaya melawan hawa nafsu. Sepatutnya boleh saja duduk di rumah tengok TV wanita hari ini, nyanyuk. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, nyonya ke nyanyuk? Jangan doh nona. Allah Rabbi. Jangan nona ni nyanyuk. Al-Hijrah. Alhamdulillah, pertama sekali syukur Allah pilih kita buat keputusan hadir rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini kuliah kita tajuk tentang taubat. Tentang taubat. Kenapa kita semua kena taubat? Kerana kita semua pendosa. Kita ada dosa. Ada siapa yang berani kata, Ustaz, saya ni mana ada dosa? Tak ada siapa berani kata. Bahkan ulama kata, siapa yang kata dia tak ada dosa,
sebenarnya dia sedang berdosa. Sebab dia rasa dia hebat, dia ada rasa takabur. Kita semua ada dosa, cuma Allah tak tunjuk saja dosa kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut di dalam surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allah mulakan, Allah panggil siapa ni ajak bertaubat? Orang kafir ke, orang munafik ke, ataupun Allah kata mukminun, orang mukmin. Orang mukmin Allah panggil. Begitu juga dalam surah yang lain, dalam surah Tahrim ayat 8. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah panggil siapa? Orang beriman. Nak sebut orang beriman pun Allah tegur, taubatlah pada Allah. Bukan mana kata kita beriman tak ada dosa. Orang beriman pun dia kena sedar, dia kena tahu, awak pun kena taubat pada Allah. Kita pun kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana kata ustaz, saya semayang tak pernah tinggal, saya kuliah duha hari-hari datang. Walaupun surau tak buat kuliah duha, saya datang juga. Contoh. Tuan-tuan pun kena taubat. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila taubat Allah kata kita akan berjaya. Ni la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Kejayaan kita apabila kita dapat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hidup ni orang tak suka kita tak apa, orang tak mau dekat dengan kita tak apa, janji Allah suka kita, Allah dekat dengan kita. Dalam hidup orang tak mau dengar cakap kita tak mengapa, janji Allah sudi dengar doa kita. Tuan-tuan, dalam hidup orang tak mau sayang kita, orang benci kita tak apa, jangan sampai Allah benci. Dalam hidup dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ni duk sibuk duk fikir hal orang. Orang suka, orang tak suka, orang mengata. Buat apa? Orang tak bagi manfaat untuk kita pun. Allah yang bagi kita manfaat, dia yang bagi kita rezeki. Maka kalau kita faham erti kehidupan ni, nak menyukakan Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan dia tak heran dalam hidupnya orang suka dia ke, orang tak suka ke. Janji dapat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang mukmin ni dia bangun pagi, benda pertama dia fikir macam mana hari ni saya nak buat Allah suka saya. Tu orang mukmin. Beza dengan orang yang ahli dunia, dia bangun pagi dia akan fikir macam mana saya nak buat orang ramai suka saya. Dia mulalah hias lawa-lawa, pin sampai 10 pin tudung, tuan-tuan. Lilit sampai tercekik. Janji orang tengok saya. Tapi orang mukmin dia fikir macam mana hari ni saya nak buat Allah tengok saya, Allah suka saya. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itu orang mukmin. Sebab tu tuan-tuan, bangun tidur apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan pula dah. Ibu-ibu. Bangun tidur ibu-ibu cari apa? Pertama sekali bangun dia tengok jam, sempat lagi tak nak semayang, sempat lagi tak dapat 2 rakaat sebelum subuh pun alhamdulillah tahajud. Dapat tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang mukmin dia paling takut tengok jam, tengok terlambat, hati mula berdebar-debar lah, terlajak dah subuh, cepat-cepat dia qada semayang dia. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, kita semua ada dosa dan kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan apa? Taubatan nasuha. Taubat nasuha.
Tuan-tuan yang mata Allah, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, taubat ni mesti dengan taubatan nasuha. Ada orang takut taubat nasuha. Dia kata, ustaz tak apalah, saya taubat biasa-biasa aja. Taubat nasuha ni kena sungguh-sungguh ustaz. Kang buat balik kang kena sampai peti pula. Dia fikir begitu. Kan saya buat balik kang kata apa pula. Tuan-tuan, taubat nasuha ni apa dia? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, taubat nasuha itu ialah keadaan ketika mana kita taubat kepada Allah secara zahir dan batin. Taubat zahir dan batin, luar dan dalaman. Dua-dua kena taubat. Bukan hanya ubah luaran saja. Bukan hanya kata saya dah pakai tudung labuh dah, tapi mulut masih jahat. Ada juga. Saya dah pergi masjid, hari-hari telekung tak pernah buka saya. Pergi kerja pun pakai telekung, tidur pun pakai telekung. Contoh tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi taubat nasuha ini di luar dan dalaman, zahir dan batin. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, Imam Ghazali bagi perumpamaan. Umpama orang yang taubat secara zahir sahaja, dia taubat luar aja, seperti mana sampah yang dibungkus dengan kain sutera. Sampah balut dengan kain sutera. Boleh faham makna kata? Kain sutera ni kan lawa, dia kan mahal. Tiba-tiba yang dibungkus itu adalah sampah. Luarnya nampak cantik, oh lawanya, waraknya, hebatnya, sopannya, luar. Sekiranya kata Imam Ghazali, Allah menyingkapkan tersebut, buka kain sutera tu, dia akan nampak dalamnya apa? Sampah. Dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua kena berjalan seiring. Luar kena taubat, dalaman hati pun mesti kena taubat. Sebab Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tak tengok rupa paras kamu, Allah tak tengok harta benda kamu, Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok cantik ke, handsome ke. Walaupun hari ni orang kata tak handsome tak apa, janji kaya. Itu radio tuan-tuan. Tak handsome tak apa, janji kaya. Allah Rabbi, dua-dua Allah tak pandang. Handsome pun tidak, kacak pun tidak, kaya pun tidak. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah tengok qulub, tak apa qulub? Hati. Wa a'malikum. Apa tu a'malikum? Amalan-amalan. Allah tengok dua, hati dengan amalan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak tengok zahir. Sebab tu Nabi kata, innar rajul la ya'malu zamana tawilan bi amali ahli jannah. Ada orang hidup macam ahli syurga. Nabi kata ada orang hidup dia, pakaian dia semua macam ahli syurga, amalan macam ahli syurga, tak pernah tinggal surau masjid. Tetapi kata Nabi apa dia? Thumma yakhtimullahu lahu amalahu bi amali ahli nar. Tapi sayang, akhir-akhir hidup dia mengakhiri amalannya seperti mana amalan ahli neraka. Punyalah cantik amalan 60 tahun dia jaga, tak pernah tinggal semayang, sekali buat dosa, menyebabkan amalan dia semua terhapus, mati tengah buat dosa. Ni Nabi kata banyak orang begini. Ni kita takut. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah tengok penghujung kita ni. InsyaAllah moga-moga depan saya ni ibu-ibu semuanya diberi perakhiran yang baik insyaAllah. Penutup yang baik insyaAllah, husnul khatimah. Amin. Amin tu untuk segera ke ataupun tak akan datang? Allahumma salli ala Muhammad. Akan datanglah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga suatu hari nanti, tak kira bila lah, kematian kita ni tak sedar tuan-tuan. Nampak hari ni sihat, tahu-tahu pergi dah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dosa dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kena elak daripada melakukan dosa. Kenapa hari ni kita suka buat dosa? Ulama kata bila kita buat dosa ni, Allah bagi 3 nikmat.
Nikmat Ustaz, bukan balasan ke? Saya tak salah sebut. Bila orang buat dosa, ada 3 nikmat Allah bagi kepada pendosa tu. Nah, apa nikmat yang pertama? Pertama, Allah bagi dia rasa seronok buat dosa. Ada ke orang buat dosa tak seronok? Seronok lah, sebab seronok dia buat dosa. Sebab dia rasa seronok lah, orang boleh dengar kata dia kata buruk orang, dia mengata orang, dia seronok cerita. Sebab dia rasa seronok lah mencuri tu, dia nak rasa seronok. Bila buat maksiat, berzina sebagainya, Allah bagi seronok kan dia rasa. Dia rasa tak seronok tu. Tengah bermaksiat pun Allah yang bagi dia rasa nikmat seronok maksiat. Hamba nak buat maksiat, Allah bagi rasa nikmat. Kalau tak nikmat rasa seronok, kalau buat maksiat tak rasa seronok, agak-agak nak buat maksiat tak? Tak ada, orang tinggal je. Buat apa tak seronok. Tapi sebab seronok dia mabuk, sebab seronok dia isak dadah sebagainya, Allah yang bagi rasa seronok. Itu nikmat pertama. Supaya kita ni renung, aku buat dosa pun Allah tak lupa padaku. Saya buat salah pun, saya buat dosa pun Allah tak lupa bagi saya lancar bernafas, sendi boleh bergerak. Kan Allah bagi semua tu. Yang kedua, Allah bagi kepada orang yang buat dosa apa dia? Allah bagi apa dia? Allah tutup keaiban dia. Ni yang kita kena tahu, yang kita kena perasan. Lepas kita buat dosa, ada siapa tahu tak kita buat dosa? Tak ada orang tahu. Allah yang tutup. Allah tutup aib kita. Tak ada siapa pun tahu apa yang kita buat malam tadi. Tu nikmat Allah bagi. Kalau buat dosa terus Allah buka aib, malu dah esok nak buat dosa lagi. Tak ada siapa yang tahu apa yang kita buat malam tadi, apa yang kita kata tadi, apa mulut kita yang jahat ni kata. Tak ada siapa tahu. Allah yang tutup aib kita. Itu yang kedua. Nikmat Allah bagi kepada orang buat dosa. Allah tutup aib. Yang ketiga, apa Allah bagi kepada dia? Allah letakkan perasaan husnuzon. Apa itu husnuzon? Sangka baik terhadap orang sekeliling. Ini nikmat yang kita tak perasan. Orang lain pandang baik dekat kita, Allah yang bagi tu. Dia seronok buat maksiat, esok selambut dia datang masjid. Tak ada siapa pun panggil dia ahli maksiat, tak. Orang masih lagi panggil dia Tuan Haji, Assalamualaikum Kak Hajah, Ustazah. Allah yang campakkan perasaan sangka baik orang sekeliling. Ada tak ibu-ibu masuk tadi duduk dia orang panggil, akak buat dosa ni kan? Tak ada. Orang panggil baik kan? Panggilan yang baik, panggilan yang cantik. Siapa yang bagi tu? Allah yang bagi. Allah letak perasaan sangka baik kepada ibu terhadap saya. Itu pun nikmat Allah bagi. Sedangkan hanya Allah tahu apa yang saya buat belakang-belakang ibu-ibu. Contoh, jangan tuan-tuan fikir panjang pula, apa agak usah ni buat datang kuliah ni. Nak sebut Allah yang bagi nikmat tu. Tu 3 nikmat Allah bagi kepada pendosa. Kalau orang tanya, pertama, Allah bagi awak nikmat, rasa awak nak buat dosa. Kamu buat dosa seronok, Allah yang bagi seronok. Yang kedua, Allah tutup aib awak, tak ada siapa tahu pun awak buat dosa. Yang ketiga, walaupun awak ni pendosa, masih lagi orang panggil awak Tuan Haji, orang panggil awak Ustaz, sebab orang tak tahu apa yang kita dah buat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Patut taubat ni mesti kena sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha ni dia ada syarat-syarat. Ada 3 syarat. 3 syarat dalam taubat nasuha. Allahumma salli ala Muhammad. Syarat yang pertama, dia mesti ada penyesalan. Mesti kena rasa menyesal. Mesti kena rasa menyesal, kena rasa bersalah. Bila kita buat dosa, kita ada rasa bersalah, itu pun taubat. Tapi bila kita buat satu salah, bila cerita keburukan orang, tak rasa berdosa, tanda hati keras. Itu kena hati-hati. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin ni, dia tahu benda tu dosa, hati dia jadi ragu-ragu nak buat. Pertama, dalam taubat nasuha mesti menyesal sungguh-sungguh.
Bila menyesal buat dosa sikit, dia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang tengah bawa kereta pun istighfar. Taubat nasuha ni tak semesti kena duduk masjid, tak semestinya kena bangun malam. Tengah bawa motor pun boleh, tengah bawa kereta pun boleh. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua apa dia? Dia mesti niat, dia tak mau ulang balik salah dia. Itu syarat yang kedua. Dia azam dalam diri tak mau dah ulang, walaupun terulang balik. Mesti ulang balik. Saya janjilah tak maulah cerita buruk orang, tapi tercerita juga, taubat balik. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan berhenti daripada terus mohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat, azam terus tinggal. Ni kata taubat, kata saya dah taubat, tetapi keluar rumah masih lagi lengan pendek, ibu-ibu contoh. Kata taubat tapi kerja di tempat masih lagi tempat yang jual arak. Kita perasan tak anak-anak Melayu kita kata cari rezeki untuk orang tua, tudung lawa dah, pakai tudung labu sebagainya, tapi kerja di tempat dalam peti ada jual arak. Walaupun dia tak minum arak, tapi bila mana orang tolong ambil botol arak, orang scan, orang letak di anak kita yang scan, anak kita yang bungkus, dosanya sama saja. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Niat bagus dah, niat nak cari rezeki, sementara tunggu result SPM, kerjalah dulu mana-mana kedai 24 jam, tapi dalamnya ada jual arak. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mujurlah kita punya supermarket hari ni, dia dah asing kan. Di Yombik ke apa, dia dah asing dah. Kalau tempat-tempat arak ke, daging-daging khinzir ke, ada kaunter dia. Dia tak sekali dengan kita. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baguslah. Nak sebut tempat kecil-kecil ni, nak sebut nama tak perlulah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT Muhammad, kalau kata dah taubat, mesti dia kena berhenti segera. Kata dah taubat tapi di tangan ada lagi botol arak, kata dah taubat tapi masih lagi duduk tempat maksiat, kena hijrah. Kena tukar tempat kerja dan sebagainya. Kalau kerja tu ada tempat maksiat, kalau kerja itu subahat dengan dosa. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga syarat dalam taubat. Yang ketiga inilah yang masalah tuan-tuan. Yang ketiga inilah yang ramai orang sangkut. Yang ketiga inilah ramai orang balik ke akhirat. Kata Ibnu Abbas, apa dia? Berapa ramai orang yang hadir di akhirat, dia bawa pahalanya yang menggunung, dan dia sudah menyangka dia dah taubat. Dia sangka doa akhirat dah taubat dah. Saya sebelum mati hari itu sempat taubat lah rasanya, InsyaAllah lah syurga lah tempat saya ni. Rupa-rupanya Allah kata, kamu belum taubat lagi. Kenapa belum taubat? Sebab dia belum buat syarat yang ketiga dalam taubat. Apa dia? Salah dengan manusia, mesti kena minta maaf dengan manusia. Dia tak boleh duduk diam-diam. Dia tak boleh duduk diam, hanya duduk atas jadah. Dosa dengan Allah, tuan-tuan boleh minta ampun pada Allah. Sekejap Allah boleh ampunkan dosa, walaupun 60 tahun punya dosa. Dosa dengan Allah, boleh duduk atas jadah, tahajud tak pernah tinggal, Allah boleh ampunkan dosa. Tapi dosa dengan manusia tak akan terampun dengan qiyamul lail sepanjang malam, tak akan terampun dengan tahajud tak pernah tinggal, tak akan terampun dengan asyik ulang alik masjid. Dosa dengan manusia, dia mesti jumpa orang tu, kena bagi tahu, kak saya minta maaf lah, saya ada salah dengan kak. Apa dia? Saya ada ambil slipper akak hari tu, akak boleh jalan kaki, saya ambil. Contoh tuan-tuan, kena bagi tahu. Mata Allah Subhanahu, kena minta maaf, baru selesai masalah. Ni duduk diam je tuan-tuan, diam. Minta maaf saja tak cakap kesalahan kita. Baik. Pertama sekali ulama kata, kalau agak-agak kita cerita salah yang kita buat itu menyebabkan keadaan makin keruh, tak payah cerita, tak apa. Tak perlu tuan-tuan sebut, saya dulu, ingat tak dulu saya langgar anak akak tu. Contoh. Matilah anak, matilah, saya langgar tu. Kalau agak-agak cerita menyebabkan dia bertambah marah, boleh bertumbuk
maka tak payah cerita. Ulama kata minta maaf daripada hati ke hati. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau agak-agak benda tu tak jadi masalah. Mengadu, Ustaz, saya ada ambil selipar Ustaz hari tu, Ustaz balik jalan kaki. Tapi kali ni saya gantikan selipar yang baru. Selipar ni kalau Ustaz sarung dia keluar lampu. Seronok Ustaz. Ustaz bu, seronok tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau cerita tak marah tak apa. Kalau agak-agak kita cerita salah kita yang terdahulu menyebabkan orang memasang muka, maka ulama kata tak perlu cerita pun. Kita hanya berbuat baik kepada dia, minta maaf dengan dia hati ke hati. Tapi Ustaz, kalaulah kawan yang kita buat dosa, buat salah tu dah meninggal dah, tapi kita ada salah dengan dia, nak buat macam mana? Maka ulama ajar, pertama istighfar kena ada. Yang kedua, tuan-tuan buat baik dengan ahli keluarga dia. Buat baik dengan ahli keluarga, arwah. Belanja makan ke, sedekah ke dan sebagainya, buat baik. Tak payah cerita tak apa kat keluarga, dulu saya lah yang tolak mak kamu semua tu, masuk gaung saya lah tu. Jangan cerita, takut berdamai keruh nanti. Amat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tu syarat yang ketiga, hablum minan nas kena selesai dengan manusia. Kalau hablum minallah, dosa dengan Allah mudah. Taubat sama-sama, astagfirullahalazim, Allah ampunkan dosa. Tapi dengan manusia kena minta maaf. Ada hutang kena bayar. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak cukup hanya dengan ibadat saja, tapi tak berkomunikasi dengan manusia, minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Sebab tu berapa ramai orang-orang yang sibuk ulang-alik pergi masjid dalam masa tengah kuliah, dalam masa tengah baca Quran, dia tak sedar rupa-rupanya ahli keluarga dia sedang memendam rasa sakit hati dengan dia. Ni kita takut. Berapa ramai orang sibuk ulang-alik masjid, sedekah sana sini, tapi dia tak sedar jiran sebelah rumah dia sedang menanggung sakit hati dengan dia. Boleh jadi sebab dia ni boleh kucing dia biar, kucing dia berak dekat sebelah rumah jiran dia yang basuh. Jiran dia tahu ni kucing orang semua sebelah ni, tapi tak apalah, awak buat tak tahu, saya pun cucilah. Dia pendam rasa sakit hati. Ke akhirat susah kita nanti. Ni Allahumma salli ala Muhammad, mesti kena jaga hubungan dengan manusia. Tu taubat nasuha. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dosa ni dia ada dua kategori, dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil ni boleh terampun dengan amal ibadat. Pagi tadi siapa yang solat subuh? Semualah, insya-Allah. Orang yang menunggu solat ke waktu solat seterusnya, antara waktu tu Allah ampunkan dosa. Dalam hadis sebut 5 waktu Allah ampunkan dosa. Tuan-tuan nanti, ibu-ibu, zuhur nanti nak tunggu asar, sepanjang tempoh Allah ampunkan dosa. Jumaat ke Jumaat ke depannya Allah ampunkan dosa. Selagi mana dia tak buat dosa besar. Dosa besar Allah tak ampunkan kecuali hanya dengan taubat nasuha, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa hari ni orang bertangguh dalam taubat? Ada jawapan tak? Kenapa hari ni manusia dia bertangguh-tangguh dalam taubat? Agak-agak kenapa ya? Sebab seronok lagi. Dia asyik kata nantilah saya taubat. Tunggulah, nanti saya agak-agak dah pencen ni saya taubatlah. Kenapa dia bertangguh dalam taubat? Satu je jawapan dia. Sebab dia menyangka esok masih ada. Sebab dia ingat kematian tu masih jauh daripada hidup dia. Sedangkan kematian tu begitu dekat dengan kita. Lagi dekat daripada bayang-bayang kita, lagi dekat daripada urat nadi kita, kematian. Hadis sentiasa ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia rasa mati tu jauh lagi lah, dia boleh kata nantilah saya taubat. Kalaulah dia tahu bila dia mati, ya agak-agak macam mana mau dia tanggung? Kita lahir ke dunia, kita tahu di mana kita lahir. Sebab dalam surah Al-Baqarah dia tulis lahirnya di mana. Saya besuk Terengganu contoh.
Tapi mujurlah doktor tak buat satu bawah tu ruangan kosong, mati di mana, tiba-tiba doktor berisi awak mati kat Kuala Lumpur tau. Contoh. Kalaulah kita tahu kita mati di mana, contoh mati di Kuala Lumpur, saya tak duduk Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya pergi luar negara. Sebab saya tahu saya mati mesti kat Kuala Lumpur. Ni Allah bila sudah letakkan di mana kita mati, apa cara sekalipun kita akan pergi tempat tu. Kalau Allah sudah letakkan di mana kita akan mati, maka Allah akan jadikan apa-apa asbab kita akan berjalan pergi tempat tu. Kita dengar berita baru-baru ni di Terengganu, Kemaman, satu keluarga meninggal dunia kena air, kepala air. Allahu alam. Nak sebut apa dia? Nak sebut perancangan keluarga dia macam mana? Dia rancang pergi mandi kemudian baliklah. Lepas mandi baliklah. Tetapi Allah kata awak pergi sana memang mati di sana. 7 beranak meninggal dunia. Semua Allah ambil. Kita tak tahu pun dalam tempat-tempat yang kita rancang nak pergi, boleh jadi itulah tempat yang kita akan pergi untuk ambil ajal kita. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Punca manusia dia tangguh dalam taubat sebab kematian. Dia lupa, dia tak tahu bila dia mati. Kalau dia tahu, nescaya dia taubat. Dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada manusia yang tahu bila dia mati. Ada manusia dia tahu bila dia mati, di mana dia mati dan bagaimana dia mati. Siapa dia tuan-tuan? Banduan akhir. Banduan akhir yang akan dikenakan hukuman gantung, dialah insan yang tahu bila dia mati. Dia ni hina di pandangan manusia tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mati sempat taubat. Cuba tengok orang yang tahu bila dia mati, macam mana hidup dia. Bila hakim kata kamu akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, dia yang duduk di kandang mahkamah tu agak-agak bagaimana kehidupan dia. Pada waktu itu tuan-tuan, ibu-ibu, yang dia fikir bukan masalah keluarga dia, bukan masalah syarikat dia, bukan dia fikir siapa nak uruskan rumah saya, siapa nak uruskan harta saya, tak. Semenjak keputusan itu yang dipikir macam mana saya nak bawa dosa saya ni menghadap Allah. Dia diberi masa 2 minggu. 2 minggu kalau dah tak ada apa-apa, 2 minggu. Di Malaysia untung orang Islam akan digantung pada hari Jumaat lepas pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh pagi Jumaat. Untung mati boleh mati hari Jumaat. Kalau kita tahu Jumaat nanti, hari ni hari Selasa, Jumaat nanti subuh kita meninggal dunia, agak-agak hari Selasa ni macam mana persiapan kita? Duduk tiga semayang, handphone tak buka dah. Handphone tak buka dah. TV tak mau buka dah. Tahu dah TV dia banyak dosa. Tengok iklan sebagainya, macam-macam lah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata wadan kamu ziarahlah banduan akhir ni waktu bila sekalipun. Dan saya kamu akan lihat mereka akan habiskan hidup mereka dengan semayang, menangis, solat. Solat apa yang banyak-banyak tu? Solat taubat, solat qada, solat ganti. Sebab tinggal fardu, wajib qada. Kita selama ni kita kata saya taubat dah taubat dah. Lepas tu semayang lepas-lepas, tu nantilah pelan-pelan. Pelan-pelan tak buat juga. Tapi kalau masa lagi 3-4 hari agak-agak ada tak nanti? Tak ada. Dia qada semayang. Setakat mana yang dia boleh. Puasa tinggal, mesti kena qada. Dia tak boleh berlapang, dah tak apalah. Saya nak buat macam mana lagi 4 hari nak mati? Tak payahlah puasa. Tak ada. Dia akan buat sehabis mungkin persiapan dia. Hari ni Selasa, esok Rabu, Khamis, last malam Jumaat. Agak-agak macam mana tuan-tuan, ibu-ibu? Pagi tu dia akan digantung. Malam tu macam mana kehidupan dia?
Bandar akhir ni akan diberi peluang makanlah apa saja yang awak mau, janji harga tak lebih daripada RM7 ataupun RM6.50, sekarang mungkin RM7 lebih. Dengan harga RM7, dua gagak nak beli apa? Boleh beli apa sekarang RM7? Boleh beli ke satu set nasi dengan air? Adalah kot. Ni Allahu Rabbi. Agak-agak dia nak makan tak? Dia tak lalu nak makan. Nasi rahmah ke nasi madani ke tak lalu nak makan dah. Sebab bagi dia, apalah gunanya aku makan kalau esok aku bertemu dengan kematian? Apalah gunanya aku makan, sihatkan tubuh badan, kalau esok tubuh ini akan dimamah oleh cacing dalam tanah? Apalah gunanya aku membazir masa dengan waktu makan, sedangkan waktu itu aku boleh gunakan untuk istighfar, taubat pada Allah. Selera makan tak ada. Tak lapar ke? Lapar memang lapar. Makan memang makan lah, tapi orang kata makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Ni bayangkan malam Jumaat malam tu, esok pagi nak meninggal lah, esok pagi kena gantung. Malam Jumaat tu macam mana hidup dia? Dia sudahlah duduk di sel akhir, diasingkan daripada orang ramai. Tak ada, dia seorang-seorang, tak boleh sekali. Dalam keadaan malam itu gelap gelita, pada malam tu tuan-tuan, ibu-ibu, dia dengan Allah saja. Bahkan kita boleh kata pada malam tu dia paling terbaik ibadatnya. Dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa dekat. Malam tu dia munajat. Dia akan istighfar sehabis mungkin. Agak-agak boleh tidur tak malam tu? Malam akhir, malam Jumaat tu boleh tidur tak? Kita kata tak apalah, tidur sekejap, nanti nak bangun tahajud. Bangun-bangun pukul 6 juga. Tu kita. Tapi bandun akhir agak-agak malam tu dia boleh tidur tak? Tak ada. Takut-takut terlajak. Terlajak dah tu dah. Subuh pun dia tinggal. Ya. Malam tu dia taubat sungguh-sungguh. Dia munajat sungguh-sungguh. Warden yang jaga pun dengar bunyi tangisan, memberikan keinsafan. Malam tu sungguh-sungguh dia taubat nasuhah. Allah Rabbi, tak boleh bayangkan bagaimana keadaan orang yang tahu kematian dia. Malam itulah dia munajat, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Agak-agak dia boleh tidur ke? Tak boleh tidur. Allahu Rabbi. Malam tu dia angkat tangan menadah sungguh-sungguh pada Allah. Menangis ni. Menangis. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Dia seorang-seorang je, orang tak ganggu dia pun. Allah Rabbi. Minta ampun sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan taubat sehabis mungkin. Dia akan dadah tangan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa hamba-Mu ya Allah. Esok pagi hamba bertemu dengan kematian, ampunkanlah seluruh dosa hamba ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sungguh-sungguh menangislah macam mana sekalipun, masa dah lambat. Tiba-tiba dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala sampai pagi, tanpa sedar azan berkumandang. Itulah kali terakhir didengar laungan azan subuh. Selama ni azan sebelah ofis dia, sebelah pejabat panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia anggap tak ada apa-apa pun azan ni. Tapi kali ni bila tahu lepas sembahyang subuh dia akan meninggal dunia, dia tahu inilah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, kali terakhir dia akan dipanggil atas dunia ni. Semayang dia. Agak-agak kalau semayang terakhir dia macam mana tuan-tuan, ibu-ibu? Ulama kata nak khusyuk semayang, solatlah seakan-akan tu solat terakhir kita. Tapi macam mana nak khusyuk? Sampai hari ni tak dapat khusyuk. Lepas sebelum semayang lagi dah fikir, lepas semayang ni saya nak cepat, saya nak kena hantar anak pergi sekolah, kemudian nak pergi pasar.
Tu yang harap imam baca pendek-pendek tu. Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan baca Al-Quran dalam sembahyangnya yang paling terbaik. Kalau boleh sembahyangnya nak lama, tapi tak boleh lama. Sampai waktu habis sembahyang ke, tak habis sembahyang ke, warden akan ambil dia. Dia akan hayati setiap kalimah-kalimah dalam bacaan Quran dia, dalam bacaan sembahyang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menangis. Tak boleh kata apa, menangis je lah. Sembahyang dia lagi baik daripada kita. Kemungkinan. Bila kali terakhir kita menangis? Last potong bawang Ustaz. Saya potong bawang, itulah kali terakhir air mata saya mengalir. Allahu Rabbi. Dan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Habis sembahyang, agak-agak dia ada tak nak menyandar dulu ke, nak luruskan kaki kejap ke? Tak ada. Tadah tangan doa pada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah sembahyang hamba-Mu ini, Ya Allah. Hamba mohon keampunan kepadamu, Ya Allah. Minta ampun sungguh-sungguh. Dia tak ada duduk relax dah. Sebab tahu kejap lagi nak pergi bilik bergantungan. Tengah-tengah doa, dia dengar satu bunyi yang begitu mengejutkan dia. Bunyi apa? Bunyi pintu besi orang buka. Bunyi pintu besi terbuka, menggigil. Warden kata, sekarang waktu telah tiba. Disarungkan kain di mukanya, ditutup. Doa habis tak habis, tetap dia akan dibawa ke bilik pergantungan. Bawa ni tuan-tuan mata Allah, ibu-ibu tak boleh melangkah. Satu langkah pun tak mampu melangkah, melainkan lisannya tak habis-habis ucap istighfar, la ilaha illallah, mengucap. Sampai bilik pergantungan, ada warden-warden yang akan memberi penyaksian. Untungnya dia ni sebelum dia meninggal dunia, diajarkan dia mengucap. Kita belum tentu boleh mengucap. Tengok cerita boleh lah. Aksiden, asyhadu an la ilaha illallah, cerita. Tengah bertumbuk-tumbuk nak mati boleh mengucap. Tapi mengucap ni, apa yang keluar pada lisan, itulah yang ada dalam hati kita. Diajarkan dia mengucap dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh-sungguh dia tahu ni kalimah berharga. Berdiri atas papan, dilalukan tali ke lehernya, lisan ni kata apa? Tak habis-habis mengucap. Hati dia tak habis-habis minta ampun, ya Allah, las ya Allah, ampun ya Allah, las ya Allah. Jangan bagi aku bawa walaupun satu dosa. Satu dosa pun tak mau balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tak apa Ustaz, dosa kecil je. Dosa kecil je. Kalau Allah tanya dosa kecil tu nak jawab macam mana? Apa nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Rabbi, tengah-tengah minta ampun, dibuka pembuka papan tu, jatuh oleh dia. Maka tuan-tuan, dia rasa sakit yang tak pernah dia rasa, yang tak boleh dia cerita. Itulah kematian. Dan bantuan ini akan dibiarkan tergantung selama setengah jam. Setengah jam. Sebab setengah jam cukup untuk memastikan nyawa habis daripada badan seorang manusia. Setengah jam. Allah Rabbi. Alamak tuan-tuan. Bayangkan nak tahan nafas pun tak boleh setengah jam. Sebab dia gantung, dia mematahkan tengkuk belakang. Dia bukan jerut saja biasa-biasa, tapi dia ada besi yang mematahkan tengkuk belakang tu. Setengah jam gantung. Meninggallah dia. Tapi untung dia meninggal sempat taubat. Kita belum tentu mati sempat taubat. Sebab tu taubat ni kena hari-hari. Kena selalu taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita putus asa taubat pada Allah. Jangan malu untuk menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab disebutkanlah kitab Mukasyafal Qulub, kata Imam Ghazali rahimahullah sebut, di akhirat ada manusia yang dosanya begitu banyak, maka Allah perintahkan dia masukkan dalam neraka. Bila dia masuk dalam neraka, dia menangis, dia minta tolong, tak ada siapa tolong. Tiba-tiba datang satu suara yang sudi tolong dia. Itulah suara daripada bulu mata dia.
Bulu mata ni bercakap ke akhirat, ya Allah, saya dulu ni, saya pernah dengar Nabi-Mu bersabda, mana-mana mata yang pernah menangis kerana takutkan kau, diharamkan api neraka menyentuh tubuh badannya. Maka pada hari ni aku bersaksi, ya Allah, dulu aku pernah menangis takutkan kau. Mungkin Tuhan punya badan lupa, mungkin Tuhan punya badan sangka dia ni banyak dosa, amal tak ada, tapi dulu pernah menangis takut pada kau. Sekali tu je. Disebabkan itu Allah keluarkan dia daripada neraka, dimasukkan di dalam syurga. Kata malaikat Jibril, fulan bin fulan itu selamat hanya dengan selai bulu mata je. Menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kali terakhir kita menangis tu nak kena muhasabah diri. Takut hati kita keras. Mata Allah. Sebab tu banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah di akhirat, ada satu api di akhirat, namanya neraka Jahim, yang mana tingginya setinggi gunung ganang. Bunyi didihannya saja 500 tahun perjalanan boleh dengar. Bunyi dia punya didihan geluk. Dalam kitab Mukasyafal Qulub ada sebut. Bunyi didihannya saja 500 tahun perjalanan boleh dengar. Api ini di akhirat dia akan menghampiri umat. Dia makin dekat. Maka apakah yang kita boleh buat? Apakah orang yang jaga sembahyang buat? Apakah orang yang jaga Quran buat? Semua akan gunakan hak masing-masing. Yang jenis suka sedekah, dia kata, ya Allah, aku ni orang suka sedekah, jauhkanlah aku daripada api ni. Ya Allah, saya orang jaga sembahyang, jauhlah engkau wahai api. Ya Allah, saya orang yang suka buat baik, saya suka baca Quran, jauhlah engkau wahai api. Api langsung tak menjauh, bahkan api makin dekat. Lalu Jibril AS jumpa Nabi SAW. Jibril kata, ya Rasulullah, api telah menghampiri umat. Maka Nabi sedih, Nabi menangis. Nak buat macam mana? Maka Jibril datang membawa segelas air. Jibril datang bawa satu cawan air. Jibril kata, wahai Rasulullah, engkau ambil air ini, engkau simbah ke arah api itu. Nabi tak tanya banyak. Nabi ambil air ini, Nabi simbah ke arah api Jahim. Maka api itu terpadam dengan serta-merta. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, ini air apa ni? Jibril kata, ya Rasulullah, inilah dia air daripada air mata pendosa-pendosa dalam kalangan umat kamu, yang mana mereka dahulu menangis kerana takutkan Allah. Air mata siapa? Pendosa. Kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Ni air mata kita ni mampu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, mulai pada hari ini aku minta pada Allah, biarlah Allah bagi aku mata yang sentiasa menangis kepada Allah. Sebab tu rugi orang yang hidup langsung tak cuba untuk menangis taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kena taubat sungguh-sungguh. Sebab Nabi SAW pernah satu ketika Nabi sembahyang. Dalam sembahyang Nabi ada baca satu doa. Lepas sembahyang, Aisyah tanya, ya Rasulullah, Nabi baca doa apa dia? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh baca sama-sama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Maksudnya, ya Allah, hisaplah aku dengan penghisapan yang mudah. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, mal hisaban yasira? Apa yang dimaksudkan dengan hisap yang mudah tu macam mana? Hisap yang paling mudah tu macam mana? Nabi kata, wahai Aisyah, hisap yang paling mudah, hisap dong, hisap di akhirat, ditimbang amalan, dikira semua. Perhitungan yang paling mudah, hisap yang paling mudah, bila mana buku kita, buku catatan amalan kita diberikan kepada Allah, Allah tak baca, Allah terus masukkan kita dalam syurga. Tak perlu dibelik-belik, tak perlu ditanya-tanya, dapat buku, terus masuk dalam syurga. Masuk syurga tanpa hisap. Itu paling mudah.
Tetapi masalahnya Nabi tak berhenti hadis ni sampai sini. Nabi sambung, Nabi kata, ya Aisyah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menghisap satu orang hamba, kalau Allah buat keputusan nak belik helaian demi helaian buku kita ni, hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, Allah nak tengok, halak, nescaya dia akan binasa. Agak-agak boleh lepas ke tuan-tuan, ibu-ibu? Buku kita yang dah berjilid-jilid, kalau Allah buat keputusan nak tengok, poin pertama buat apa, yang kedua buat apa, nescaya mesti ada yang sangkut. Mesti ada yang sangkut. Sebab itulah kita akan masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Amalan kena buat untuk menarik rahmat Allah, tapi kita masuk syurga hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak harapkan amalan, dosa lagi banyak. Sikit dosa kita banyak. Sampai kan ada benda yang kita tak tahu pun ni dosa, dan kita dah lupa dah. Lupa nak taubat lah. Saya tak tahu pun ni dosa, saya lupa. Sebab tu masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuba ibu-ibu ingat, apakah dosa yang pertama sekali yang kita pernah buat? Boleh ingat? Dalam buku catatan amalan kita yang belah kiri ni kan dosa kan? Apakah poin nombor 1 tu dosa apa kita buat? Tak ingat kan? Tak ingat. Sebab tu masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ingat satu-satu tak ingat, boleh jadi dosa pertama apa dia? Lawan cakap mak ke apa ke, mata Allah Subhanahu wa taala tak ingat. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau Allah buat keputusan nak hisap kita, nak tengok helaian demi helaian, tak akan selamat kita. Maka sebab tu mata Allah Subhanahu wa taala, banyakkan taubat, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ni, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni, hasin bim ba nun iya, hasibni hisaban, hisaban yasiran. Ada huruf ya, yasiran panjang. Hisaban tu ha sin alif ba alif dan tanwin. Hisabai yasira. Kalau sambung hisabai ya, hisabai yasira. Pendeknya, ya Allah, hisaplah aku dengan perhisapan yang mudah. Hisaplah aku dengan perhisapan yang mudah. Tu bahasa Melayu pun tak apa. Janji mudah faham. Minta ampun sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apakah tanda-tanda taubat kita ni Allah terima? Mesti ada tanda. Lepas taubat nangis dah panjang dah, air mata dah berjela-jela, takkan tak ada tanda? Ada tanda-tanda. Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, hati kita ni makin lembut. Makin lembut, makin tenang, lapang. Datanglah apa masalah, langsung tak gelisah, tak mengeluh. Dia tenang je. Nak kena pastikan tu. Betul tak Allah terima taubat saya? Tanda hati makin lapang, makin lembut. Dia tak mau cari masalah. Orang cari masalah dengan dia, tak apalah, jangan saya ada masalah dengan Allah sudah. Hati makin lembut, hati makin tenang. Itu yang pertama, tanda taubat diterima. Bila hati lembut ni, mukanya senyum lah tuan-tuan, ibu-ibu. Senyum, tak ada masam-masam. Yang kedua, tanda taubatnya diterima, semakin bertambah amal, semakin berkurang maksiat. Semakin bertambah amal, semakin berkurang maksiat. Boleh dapat. Itu tanda yang kedua. Amalan makin bertambah. Dia tak macam dulu. Kalau dulu hanya semayang waktu je. Kali ni saya dah taubat, saya mesti nak kekalkan kualiti iman tu, nak makin naik, ditambah amal. Selama ni semayang hanya solat fardu, kemudian ditambah dengan solat sunat pula. Tu tanda taubat diterima.
Tapi kalau orang yang kata dah taubat, dosa masih buat, tak berkurang langsung dosa. Mana kata maksiat masih berjalan macam biasa, itu tanda taubatnya masih tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata taubat, dia tinggal maksiat, dia makin jauh dengan maksiat, amalan makin bertambah, solat makin awal waktu, amalan sunat makin banyak, dia ada amalan infradi dia, amalan tersendiri dia. Contoh, dia akan target, hari ini saya akan istighfar, saya kena habiskan 100 kali istighfar. Kalau tak habis, saya jadi tak tenang. Contoh, saya hari ini sehari saya kena habiskan selawat pada Nabi 1000 kali sehari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Kalau selagi tak habis, saya rasa tak cukup. Dia ada penambahan. Itu yang kedua, makin bertambah amal, makin kurang maksiat. Yang ketiga, yang terakhir, tanda taubat kita diterima, dia semakin benci dengan maksiat. Semakin benci dengan maksiat. Tengok maksiat rasa benci, takut jatuh balik ke arah sana. Dia semakin benci. Apa tanda dia benci maksiat? Dia tengok maksiat, dia mudah tersentuh hati dia. Dia jadi macam sensitif. Jadi tak suka, jadi macam fobia. Itu tanda hatinya, taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kata taubat, maksiat masih suka lagi, cuma tak buat, tapi saya sukalah, kalau boleh biar orang lain buat dululah, nanti saya buat. Mana kata tu taubat belum lagi. Dia makin benci dengan maksiat. Dia tengok orang buat maksiat, dia jadi tak suka, dia rasa nak tegur. Tu tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selagi mana kata taubat, tapi tengok cerita-cerita rasa seronok, cerita orang berlakon jadi suami isteri. Dia bukan suami isteri, tapi berlakon suami isteri, drama-drama lah, drama Melayu. Kita tengok jadi seronok, sweetnya, romantiknya, bersambung pula, tak sabar nak tunggu esok. Kita sedang suka, orang tu sedang buat maksiat. Tu belum ada tanda taubat lagi tu. Bila ada tanda taubat, bila kata Allah terima taubat, dia tengoklah drama ke apa, tengok tahu dah dia ni bukan suami isteri pun, tapi berlakon suami isteri, duk pegang-pegang peluk-peluk, kita jadi geram. Kita jadi istighfar, astaghfirullahalazim, alihkan TV ke, bukan alih TV, tak dapat lain, tutup TV. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ketiga, dia bertambah benci dengan maksiat, dia mudah tersentuh. Bab-bab maksiat ni jadi terasa hati. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah, kalau ada tanda-tanda itu, maka tahulah bahawa kita ni diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah jauhkan kita semua daripada melakukan dosa. Satu dosa kita buat, banyak musibah yang Allah sediakan. Satu dosa je kita buat, tapi kesannya banyak. Kadang-kadang kita tak perasan. Ulama suruh tengok kisah Nabi Adam je. Nabi Adam salahnya satu je, dia termakan buah larangan. Satu je salah dia. Tapi apa yang dia dapat? Apa yang Allah bagi pada dia? Allah tarik nikmat bersama isteri, Allah pisahkan suami isteri, Allah tarik nikmat syurga, Allah halau daripada syurga, pakaian Allah tanggalkan, tak layak pakai pakaian syurga. Apa lagi? Allah tarik makanan syurga, tak dapat makanan syurga. Allah letak di tempat yang buruk di atas dunia, tempat yang busuk di dunia ini. Banyak kan? Satu salah aja. Sebab tu bila kita buat satu dosa, tuan-tuan perhatikan, Nabi Adam Allah tarik pakaian dia, pakaian syurga. Kita buat dosa, berapa ramai orang yang dulu pakaiannya lengkap, makin lama makin kurang, makin buka tuduh, makin buka itu ini. Allah tunjuk tu. Itu kesan daripada dosa. Dulu tudungnya penuh, lepas tu buka balik, katanya tak nak hipokrit pula. Tak nak munafik, saya buka lah, itulah munafik. Itu tanda-tanda yang Allah tunjuk, kesan daripada dosa. Sebab tu jangan hairan hari ni hubungan keluarga suami isteri dia bergaduh sebab dosa. Nabi Adam Allah pisahkan dengan Siti Hawa, jauh, lama terpisah, hanya satu salah. Kita berapa banyak salah, maka tak heranlah kita suami isteri masih lagi bergaduh. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanya kenapa makan tak cukup,
makanan asyik tak ada, makan pun tak kenyang, rezeki tak menentu. Nabi Adam satu silap, Allah tarik makanan syurga. Tak boleh makanan syurga. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak tuduh Nabi Adam silap, sebab kata Imam Ghazali, kesilapan makan buah larangan tu bukan dosa pun. Makan buah khuldi tu dia bukan dosa, sebab Nabi Adam dia maksum, dia nabi, dia rasul, dia tak buat dosa. Cuma perbuatan makan buah khuldi itu menyerupai dosa. Benda yang salah Allah mesti hukum. Apatah lagi kita ni memang betul-betul dosa yang kita buat, maka kita akan perasan banyak benda Allah tarik. Nikmat bahagia Allah tarik, nikmat pakaian Allah tarik, nikmat rezeki semua Allah tarik hanya dengan satu dosa yang kita buat. Maka ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir mungkin sekadar itu saja kot yang boleh disampaikan kepada jemaah sekalian. Ada sebarang persoalan? Tak ada tu, kira semua dah taubat tu insya-Allah. Kalau kita tak boleh tidur, Ya, tak boleh tidur. kita nak bangun tahajud macam mana? Kita sembahyang sunat tahajud apa? Solat, ramai orang salah sangka solat tahajud ni mesti kena tidur dulu. Tak. Solat tahajud bermula lepas pada isyak. Lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang sunat isyak, ba'da isyak, maka boleh saja tu solat tahajud kalau tahu kita ni jenis tak bangun. Ni. Kalau takut tak bangun, tapi kalau boleh bangun, seloknya pada pertengahan malam tu. Jadi solat tahajud ni tidak semestinya syarat kena tidur dulu. Kita tak boleh, masa kita tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Lepas tu kita pun sembahyang tahajud. Boleh, cantik. Mata tak boleh tidur. Biasanya kalau mata tak boleh tidur, banyak ulama kata buka Quran. Ambil wuduk, buka Quran, insya-Allah bismillah aja tidur dah. Ni. Buka surah Baqarah, bismillah aja bisa muak. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu tak tidur pun nikmat. Tak tidur pun tu pun nikmat. Amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? 4-5 jam itu Syarat tidur manusia. dia tak jadi lagi. Betul, 4-5 jam ni. Memanglah. Tak kepala aja. Baik. Hilang. Nabi SAW malam hari tidur tak banyak pun. Nabi dia tidur awal, bangun awal. Kita silap kita tidur lambat, tapi cita-cita nak bangun awal. Nabi lepas sembahyang isyak tak ada apa-apa, balik. Selesai tidur, bangun awal-awal pagi. Pukul 2 pagi, 2.30 pagi, pukul 3 pagi. Kemudian solat tahajud sampai subuh. Lepas subuh tak tidur. Tengah hari tak. Kemudian sunnah Nabi tengah hari baru tidur, khailulah. Sunnahnya khailulah sebelum zuhur tu tidur sekejap. Sekejap je. Kita kata saya nak khailulah lah, bangun asar. Itu bukan khailulah. Baik. Kiranya itu sajalah insya-Allah. Amalan yang kita boleh buat, banyakkan istighfar saja. Banyak ulama sebut istighfar ni diselesaikan segala-gala masalah. Istighfar. Orang mengadu pada Hasan Al-Basri kan, anak tak ada, istighfar. Bisnes bankrupt, tanaman tak sumur, tanah kebun semua tak naik, istighfar. Istighfar banyak kita akan dapat tengok kesan dia. Minta Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga yang hadir pada pagi ini semuanya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Kita doa sikit insya-Allah. Auzubillah. Bismillah. Dah tamat ke dah habis dah? Ingat habis dah habis dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lembutkan hati kami, Ya Allah, seperti mana Engkau telah lembutkan hati para kekasih-Mu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan pengampunan-Mu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apa yang Nabi hajatkan itu yang kami mohon, Ya Allah. Apa yang Nabi minta dijauhkan itulah yang kami minta dijauhkan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah seluruh dosa kami, Ya Allah, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami istiqamah di atas jalan-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa kami, Ya Allah. Jangan dibolak-balikkan hati kami, Ya Allah. Kurniakanlah kami husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mati yang baik, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, suatu hari nanti kami pastikan bertemu denganmu, Ya Allah. Jadikan pertemuan itu satu pertemuan yang indah, Ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk melakukan amal ibadah, Ya Allah. Buanglah sifat kemalasan dalam hati kami, Ya Allah. Buangkanlah sifat keraguan dalam hati kami, Ya Allah. Jauhkan kami daripada segala dosa dan maksiat, Ya Allah. Satukan hati-hati kami, Ya Allah. Pertemukan kami semua di dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, walaupun sejauh mana kami terpisah di mahsyar nanti, Ya Allah, terpisah jauh daripada keluarga kami di mahsyar nanti, Ya Allah, jadikan pertemuan kami menuju ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Temukan kami semua di dalam syurga-Mu, Ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa 'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.